Ni ustaz duk ngaji lama dah. Kau dengar. Duk ngaji lama dah ustaz. Gimana pun hadis 40. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم صحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله تعالى ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengerusi Barisan Ahli Jawatan Kuasa Surau, Tuan-tuan Imam, tuan-tuan guru, alim ulama, ayah-ayah muslimin, ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Segala puji bagi Allah atas limpahan kasih sayang rahmatnya Allah. Allah gerak hati dan kaki kita untuk sampai solat maghrib berjemaah pada malam ni. Dan sebelum masuknya fardu isyak, kita nak dengar Ustaz apa bekalan untuk makanan rohani kita untuk menambah semangat dalam beramal bagi menuju hari akhirat Allah nanti. Baik tuan-tuan sekalian, sebagai muqaddimah sebelum kita tengok kitab, ada satu hadis Nabi yang Nabi sebut kita duk biasa dengar tapi tak perasan. Kata Nabi, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din.
Nabi kata, sesiapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah Ta'ala bagi dia tu faham agama. Tu terjemahan. Tapi macam mana Ustaz kami nak faham, mudah faham lagu mana? Nak bagi rasa tu yang Nabi sebut tu. Kita pergi jauh sikit. Maksudnya sesiapa yang Allah Ta'ala nak dia tu jadi soleh, sesiapa yang Allah Ta'ala nak dia tu jadi baik, maka Allah Ta'ala gerakkan hati dia supaya dapat mai majlis ilmu. Bila dapat mai majlis ilmu, dia faham agama dia. Bila kita dengar macam tu, maka tuan-tuan dalam hati ni mau duk kata syukur alhamdulillah. Dalam ramai-ramai ahli qaryah kita, ramai penduduk taman kita ni Allah pilih kita. Ada orang Allah dah bagi dah taufik, tapi dia tak ambil taufik tu. Contoh, dia tak ada kerja apa malam ni, maklum pun tak apa sihat. Contoh orang iklan mai ada majlis ilmu malam ni, tu taufik duk hantar mai tu. Kemudian balas pula kawan baik, jom kita lama tak mai kuliah, jom malam ni surau kita ada. Tu taufik duk hantar mai tu. Tapi dia tak rasa nak ambil taufik tu, habuan untuk diri dia. Dan bulan depan ada lagi, dan esok ada lagi. Pasal apa? Kita terpedaya dengan masa. Tambah orang muda terpedaya dengan usia mudanya. Orang sihat terpedaya dengan kesihatan dia. Akan tetapi yang kata kematian itu tidak mengenal erti apa yang saya sebut tadi ni. Sampai masa muda mati, sampai masa sihat pun mati. Kadang-kadang tengah main bola mati, kadang-kadang tengah naik motor kena sawan mati. Tuan-tuan, nak sebut apa? Taufik tu. Kita travel pergi jauh, tak pergi jauh, tiba-tiba sampai depan masjid tu, dengar bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tepat betul dengan pintu pagar masjid tu. Dan baru azan. Nampak? Taufik tu Allah bagi dah. Allah bagi dia dengar azan, Allah bagi dia nampak masjid, taufik dapat dah tu pagi tu. Tapi dia tak ambil. Dan dah belajar. Main masjid depan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan baru qomat. Gagah pergi depan lagi. Pergi pula, pergi Allahu Akbar. Baru takbir. Dan dah. Tu taufik tu Allah dah bagi tu. Tapi kita sendiri yang kata sikap manusia ni, tuan-tuan, tak ambil benda tu. Sampai last sekali sampai rumah. Dia sampai rumah tengok habis waktu, Allah tepuk dia. Tuan-tuan, saya sebut lagu ni. Baru ni di mana tak ingat dah, cerita pasal neraka. No? Cerita pasal neraka. Wa'iyadzubillah lah, minta simpang lah. Tuan-tuan, ahli neraka, bila dia dipilih masuk dalam api neraka, semua akan salahkan iblis. Tuan-tuan, iblis cekok je, tapi alim. Hak banyak ni syaitan. Iblis cekok je, tapi alim. Sebab tu saya biasa sebut, nak kira orang alim ni ramai, tapi nak cari hak soleh tu jarang, payah jumpa. Alim ramai orang alim. Tuan-tuan, bagi tajuk apa, semua boleh cerita, tapi hak soleh tu payah jumpa. Sebab tu dia kena belajar. Ada orang dia tak mahu ilmu tasawuf, dia kata ya cak. Tuan-tuan boleh selak buku Imam Al-Ghazali, kitab-kitab dia. Ada tak dia suruh kita mencuri? Ada tak dia suruh kita pecah rumah? Tak ada. Tapi macam mana dengan mulut yang macam tu boleh kata apa? Ayat cak. Alim tak? Alim. Hari-hari mengajak kita. Tapi mulut tu, tuan-tuan, sebab tu saya sebut apa? Beza tak dengan iblis? Tak ada beza. Iblis alim tak? Oi, jangan tanya. Tuan-tuan, tok guru malaikat. Bila dalam neraka pakat duk salah, ada silap banyak. Ni pasal hang lah iblis, malam tu aku tak main kuliah, aku jadi malas ni pasal hang.
Disebabkan hang lah iblis aku tak singgah masjid tu. Pasal hang dah. Duk salah dia. Kawan ingat kawan nak tengok saja. Bangkit dah. Tuan-tuan. Dia kata apa? Tengok iblis balas balik. Bila dia balas lagu ni tuan-tuan sengak terus. Dia kata, atas dunia dulu apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran adalah benar. Apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Abdullah, yakni utusan hampa, Nabi hampa bagi umat akhir zaman, kita lah, adalah benar. Tapi ketahuilah hampa, apa yang dibawa oleh aku adalah palsu semata-mata. Bohong belaka. Satu. Yang kedua, hak ni hujah dia mati kita. Dia kata apa tuan-tuan? Pasal apa tadi ni hampa pakai salah aku? Hampa tak dapat main kuliah pun hampa salah aku. Hampa tak dapat jemaah masjid pun hampa salah aku. Pasal apa hampa salah aku belaka? Ada dak atas dunia, dia balas ni, mampus kita. Ada dak atas dunia dulu ni aku pi pegang tangan hampa, aku gari dekat tiang supaya hampa tak pi masjid. Ada tak? Dia tanya. Ni saya tambahlah nak bagi faham. Tu dia. Ada dak atas dunia dulu ni aku tambat hampa dekat pokok, bila azan hampa tak pi. Ada tak? Dia tanya. Hak perempuan pula mau duk salah aku, ada dak atas dunia dulu ni aku duk koyak baju hampa supaya hampa buka aurat. Ada tak? Mampus kita. Ada dak aku buat pelari tudung hampa yang hampa keluar tak pakai tudung? Ada dak aku buat pelari? Aku cuma bisik je kat hampa, yang hampa buat-buat menatang apa? Dia kata atas dunia aku bisik je kat hampa, yang hampa buat-buat apa? Habis kita. Tuan-tuan, iblis. Ni hak saya sebut ni akan lalui. Siapa penghuninya, wallahu alam wa iyadzubillah, minta simpang. Tuan-tuan, orang syurga hidup kekal, tiada kenal erti kematian. Hidup merasai nikmatnya. Tapi ingat, yang kata neraka itu, nak kata hidup, sopa mati. Nak kata mati, macam hidup. Pasal apa kata lagu tu? Tidak ada mati, tidak ada hidup. Nak kata hidup, menjerit sedia, duk kena bakar. Nak kata mati, duk menjerit. Tuan-tuan, neraka. Hari tu kuliah subuh, Pak Long tu tak ada lena. First time masuk, tak boleh habaq lah masjid mana. Tuan-tuan, kita baru mula masuk masjid tu, dia buat slow dululah. Tuan-tuan masuk tempat orang ni bukan boleh gelojoh. Dia kena pelan-pelan masuk. Pasal saya muka serius. Orang tahu ustaz ni poin cengeng sangat ni. Apa lemu kita ni. Contoh apa itik angsa nak suruh orang ni. Sementara nak bagi orang faham tu bukan senang. Maka Pak Long tu pun faham, terlena begitu tu. Lah cerita bab neraka, segak dah. Tuan-tuan, dah sebut apa? Hak bab neraka, akhirat tu semua ada dah. Jadi atas dunia ni lah tuan-tuan, nak kutip ketui bata, nak kutip tiang, nak kutip simen, nak kutip mozaik, nak kutip atap bumbung ni, nak atok tang mana? Neraka ke syurga? Ni atas dunia ni. Sebab tu tuan-tuan, kembali balik kepada hadis yang sebut tadi ni, makna kata taufik Allah bagi kita boleh sampai pada malam ni. Tuan-tuan, syukur alhamdulillah. Baik. Wallahu a'lam, muqaddimah kita tengok kitab yang ada pada tangan tuan-tuan. Baik, sebelum tu buka ting, terus nak 40 hadis. Tuan-tuan berapa? Saya 40, tuan-tuan berapa? Sama kan? Kalau tuan-tuan 50, lagi 10 orang lain mengajak. Baik. Dia sebut lagu ni. Minggu lepas kita ceramah. Ceramah tak apa tuan-tuan. Rembah ya. Pung. Tapi kalau mengajak kitab ni, dia kena pelan-pelan. Dia kena sebiji-sebiji. Dia kena bagi orang faham. Ceramah tu ulang balik orang sebut je. Kitab dia kena sebiji-sebiji, keluar seketui bagi orang faham. Kalau tak faham juga tu, tak tahu nak kata lah. Tak tahu nak kata. Kena banyak makan vitamin C. Tuan-tuan sekalian, baik. 40. Hak tu dulu. Maklum ni ustaz duk mengaji lama dah. Konoran. Duk mengaji lama dah ustaz tu. Gimana pun hadis 40. Surai ni 40, sejik ni 40.
Pergi pondok ber-40 tahun. Adakah 40 tu ikut usia? Nak kata ikut usia, maklum 60 tahun. Tu. Saja saya buat soalan tapi ada jawapan. Heran kau ustaz tu, pasal apa 40? Pasal apa tak 30? Pasal apa tak 10? Cepat je ustaz tu. Minggu depan habis terus. Boleh ngaji kitab ni pula ustaz tu. Pasal apa 40? Dah halang-halang nak bos tak bos 100 terus. Senang. Tu satu. Yang kedua ustaz. Maklum duk ingat 40 tu Imam Nawawi je. Yang ni ramai orang salah faham. Bila sebut mengajak ataupun mengaji hadis 40, dia duk nampak Imam Nawawi. Sebenarnya yang kata hadis 40 ni banyak ulama yang meriwayatkan hadis. Banyak. Yang di surau Al-Munir 40 hadis susunan daripada Syekh Tariq Muhammad Sadar 40 juga. Yang di tangan kita ini 40 hadis Imam Al-Ghumariyah. Dalam kitab saya 2 in 1, 40 hadis An-Nawawiyah dan Al-Ghumariyah. Banyak imam. Jadi ustaz daripada maklum duk serabut kepala balik duk muntah fikir ustaz mu cerita ustaz pasal apa? Semua ada jawapan. Tuan-tuan sekalian. Lain. Contoh wirid hak imam baca tadi ni. Subhanallah, 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 subhanallah. Berapa kali? Siapa boleh jawab, mai ganti saya. Tak ada. Betul lah tu. 33. Alhamdulillah 33. Pasal apa 33 ustaz tu? Maklum duk semayang ikut Pak Lohan di rumah 10 ya. Kadang-kadang Pak Lohan habis risalah belah terus. Pasal apa dia tak ligan 33 tu? Tuan-tuan, nombok ni dia ada punca dia. Jawapan tak sama, tapi nak sebut ada jawapan dia. 2. Yang ketiga. Hak ni kita ambil bab dunia sat. Dah lah duduk atas dunia. Tuan-tuan pernah fikir tak, mau tak ada kerja apa lah petang-petang sambil duduk balas kodon tu kan, tu saya tambah lah. Duk fikir tak, pasal apa sekolah rendah sampai darjah 6? Sekolah rendah sampai darjah 6. Awak tak sampai darjah 5 ya ustaz tu. Lagi 5 bos sekolah menengah. Tak? Tang 6 tu pasal apa? Kemudian pula dia pergi sambung sekolah menengah. Sampai tingkatan 6. Dia tak ada tingkatan 7. Pasal apa 6 ustaz? Yang maklum tahu ni 6 jahanam ustaz tu. Itu takat maklum tahu. Piramli sebut. Ada sebab ada 6 tu. Kemudian pergi sambung pula diploma. Sampai 6 semester. 3 tahun. Tu. Nombok tu bukan saja-saja pergi reka baling dadu. Ada punca dia. Sebab kita min dadu pun. Awak takat nombor 6 je. Tuan-tuan pening ni. Nak buat kerja rumah ke nak tahu? Nak sebut apa tuan-tuan? Bila kita tahu ni kita jadi seronok. Baik, nombor 1 pasal 40 ni. Ada hadis dia. Dalam kitab tuan-tuan tak ada kot. Saya ada. Yang pertama jawapan bagi 40 ni. An Abi Darda qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma haddul ilmi idza balagha ar-rajul kana faqihan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafiza ala ummati 40 hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu faqihan wa kuntu lahu yawmal qiyamati syafi'an wa shahidan. Itu jawapan dia. Apa dia? Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah tahap ilmu apabila dicapai oleh seseorang itu dia akan menjadi seorang yang faqih? Lalu jawab Rasulullah,
Sesiapa dari kalangan umatku yang menghafal 40 hadis, tu Nabi sebut. Sesiapa dari kalangan umatku yang menghafal 40 hadis daripada perkara-perkara berkaitan agamanya, Allah akan bangkitkannya sebagai seorang yang faqih, dan pada hari kiamat aku akan memberi syafaat kepadanya dan menjadi saksi untuknya. Riwayat Al-Baihaqi. Tu jawapan dia. Disebabkan hadis ni Nabi sebut 40. Makna kata orang yang hafal 40 hadis Nabi sebut, Allah akan bangkitkan dia sebagai seorang yang faqih. Bahkan aku ni dia layak untuk mendapat syafaat. Disebabkan hadis ni lah tuan-tuan sekalian, maka ulama semua susun 40 hadis mengikut kepada susunan masing-masing. Ada yang susun mengikut apa? Hal ibadat. Ada yang susun mengikut kepada nasihat. Ada yang susun mengikut kepada akhlak Nabi. Tapi semua jumlahnya 40. Itu satu. Yang kedua, untuk jawapan ni juga, ada orang tanya, Ustaz ni bahong ni. Ustaz dah sebut 40, cuba Ustaz tengok kitab, tengok 40 ke 45. Tengok Ustaz tuan-tuan ni. Ah, 46. Ustaz ni bahong dah aku pasal. Tak ada masuk isyak aku nak balik lah. Nanti sah. Yang disebut 40, tapi sebahagian kitab 46 disusun oleh ulama. Ada yang 45, ada 43. Kira tak tepat 40. Jawabnya senang sahaja. Contoh saya bagi. Tuan-tuan dengar lah. Ni saya bagi had dunia nak bagi tuan-tuan faham. Terjaga ku sedari mimpi yang panjang, melayang berkelana di langit terbuka. Satu. Siapa dia nyanyi tu? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Terlintas mahal tu. Hak ni. Kerana kau, ku masih begini. Ada siapa nyanyi? Tak tahu lah Ustaz. Kami ni kira tengok tanyalah Ustaz ya. Hak tu saya kena balik lah. Kerana kau, ku masih begini, dan kerana kau yang menghancurkan. Tu namanya eliket. Eliket hak rambut sopa kena samak pelak. Dikatakan dia pula apa. Ini contoh. Tuan-tuan, dia masa lagu dia famous tahun berapa? Kita boh lah, saya pun tak ingat. Kita kata contoh tahun 82. Tapi orang tak sebut 82. Orang sebut 80-an. Nampak tak? Bagus tuan, membantu. Tuan kita sebut 82. Tapi orang tak sebut 82. Orang sebut lagu ni tahun 80-an. Lagu tu lebih kurang. Tuan-tuan no? Tapi zaman tahun 90-an tu zaman saya lah. Saya lahir tahun 91. Masa tu tak faham lagi lah. Lepas pada tu Allah pantang boleh mikrofon dah kerja nak nyanyi. Tuan-tuan lah ni turun ke anak nyanyi sedia. Nah, baby gedia tu bukan tajuk kita. Nak bagi faham. Nah, dia sebut tahun 80-an. Dulu ni dengar kata pernah berlaku kes ni tuan-tuan bila dia dalam tahun 70-an. Dia sebut 70. Dia tambah han belakang. Tu kira dalam lingkungan tu lah. Makna kata hak kita faham ni 40 lah tu. 40. Baik, selesai. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, berkaitan dengan hak isu ni sajalah. Hak saya sebut jadi ni hak darjah 6 lebih kurang. Tuan-tuan tengok ayat Quran. Kita baca pagi esok. Surau kita baca tak surah Sajadah? Baca no? Tuan-tuan, ni sunnah no? Ada surau dia tak mau baca. Bacalah. Tak nampak lah Ustaz. Ni bagi ada ni. Bagi ada. Jangan melirik sangat. Tak kurang balik awal. Dia jadi imam, dia kena fikir belakang. Baru ni di mana tak boleh sebut lah. Ingat tak boleh sebut.
kuliah subuh. Kuliah subuh. Saya mai duduk belakang. Habis dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lah ni subuh lambat. Dia wirid tak apalah, kita ikut ke belakang. Wirid. Tuan-tuan, wirid hak yang lama dah kita tak sebut dulu ni. Yang ada syahidallah, yang ada tuliju laila fin nahar, dah sebut habis. Baguslah. Qul huwallah, okey. Qul a'udzu birabbil falaq, okey. Qul a'udzu birabbin nas, okey. Lepas tu dia tambah lagi. Ya Latif. Pukul 7 dah. 7 pagi dah duk. Ya Latif. Saya tak apa. Saya kata, aku cakap sikit lagi. Tengok. Tiba-tiba pengurusi duk. Dia pusing dah. Duk tengok lah pengurusi pergi kata imam tu. Ustaz mai dah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Terus baca doa. Tuan-tuan, kawan baru naik syekh biasalah. Pukul 7 kuliah subuh apa? Mukadimah pun 15 minit. Baik, tak apa tu bukan tajuk kita. Nak sebut kata apa? Jangan ralik sangat. Baik. Tengok Allah Ta'ala sebut, Allah berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'. Afala tatadhakkarun. Allah kata, aku yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Allah kata, aku yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada dalam dia tu fi sittati ayyam. Allah sebut 6. Allah sebut 6 masa, tapi dia tak ada hak belakang. 6 bulan ke, 6 hari ke, 6 tahun ke, 6 abad ke, dia tak ada hak belakang, cuma sebut 6 masa. Tu maka jumpa dah tang 6 tadi ni. Allah sebut 6. Tuan-tuan sekalian. Kira Allah ni tak berapa power, Ustaz noh. Contoh, ada orang bincang lagu tu dia tak ada kerja apa. Kira Allah ni tak power, Ustaz noh. Pasal apa cakap lagu tu? Allah nak cipta pun makan masa 6, Ustaz noh. Nanti Ustaz maklum. Pasal apa? Ada ayat lain yang menyebut tentang kekuasaan Allah dalam surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi bila ayat 2 ni duduk sekali seolah-olah bertembung. Allah kata, aku menciptakan langit dan bumi ni dan apa yang ada dalam dia 6 masa. Tapi dalam surah Yasin Allah sebut, apa sahaja yang aku kehendak jadi, kun fayakun, jadilah benda tu. Makna kata sekelip mata. Lagu mana? Tak tahu. Tuan-tuan, ni ayat Quran ni. Contoh, ni iklan tu. Tak baca ayat kita. Buah mula. Kalau mana malam Jumaat kan ada apa? Hilang. Dia main balik tuan-tuan. Bisa dengar tak kisah Nabi Yusuf alaihi salam? Ni saya selalu bagi contoh ni. Nak sebut kata sekelip mata Allah punya kejadian. Nabi Yusuf ni tuan-tuan, dia kelebihan dia. Bukan Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, kerajaan dia tak siapa kita. Kita dah jadi celaru. Aku nak naik, hang nak naik. Aku nak turun, hang nak kedebur. Aku nak kena naik hakim, aku kena turun. Dia jadi tak faham apa. Kita pun serabut. Tapi kerajaan Nabi Sulaiman, dia tak ada serabut. Apa pasal? Pasal ahli parlimen dia, ahli kabinet dia, menteri-menteri dia, jin-jin belaka. Jin, Nabi Sulaiman. Termasuklah binatang. Mau kalau dia panggil mesyuarat, semua kena turun. Dalam Quran cerita, dia panggil mesyuarat, semua turun. Tiba-tiba seekor burung tak ada. Hud burung tu. Am kana minal ghaibin? Mana yang kata hud ni pi mana? Hilang ke? Kalau tak ada kena denda.
Maka tuan-tuan sekalian, nak jadikan cerita burung tu terbang mai. Duk hinggap, dia kata, wahai Tuan Sulaiman, saya ni bukan saja-saja saya daripada satu, saya terbang, saya nampak di satu tempat namanya Sabah. Ada di situ raja yang dipimpin oleh wanita. Namanya Zulaikha. Betul kan Zulaikha? Betul. Kalau salah bagi tahu tuan-tuan. Saya pening sikit Zulaikha dengan Balqis. Kan? Zulaikha dengan Yusuf. Balqis dengan Nabi Sulaiman. Silap tu. Tuan-tuan pun hangguk. Jangan cari pasal tengah rekod ni. Balqis. Dia kata, wahai Tuan Sulaiman, saya terbang tadi ni, saya nampak ada satu kerajaan yang dipimpin oleh Balqis. Yang dipimpin oleh perempuan. Tapi wahai Tuan Sulaiman, mereka ini masalahnya masih menyembah matahari. Belum menyembah Allah. Dengar kat Nabi Sulaiman. Kira alasan dia logik lah. Logik. Kalau alasan dia tak muhasabah, mampus burung tu. Kena terbih dah. Saya tambah. Maka tuan-tuan sekalian, nak sebut apa? Seringkaskan cerita, Nabi Sulaiman hantar surat. Dia hantar WhatsApp pi, dia kata, saya Sulaiman, saya nak pi dekat kerajaan kamu. Tuan-tuan, bila Nabi Sulaiman hantar WhatsApp saya tambah no, mesti sedap cerita. Bahaya juga ni. Dia tengok Nabi Sulaiman nak menziarah kerajaan dia. Balqis baca, dia balas balik. Dia balas balik, dia kata, Tuan tak payah mai, biar saya yang pi. Pasal apa dia buat lagu tu? Pasal dia tahu dah kadang Sulaiman tu mai bukan dia mai seorang. Jin tu beratok belakang tu. Dengan dia tak boleh cik pasal, dengan orang lain boleh tahan kira. Oh, dengan Sulaiman jangan, kerajaan dia kemah. Tuan-tuan sekalian, bila sebut kata Balqis nak mai, maka Nabi Sulaiman tanya, yang ni nak sebuah hadis benarnya. Panggil mesyuarat pula. Siapa di kalangan kamu yang boleh memindahkan istana Balqis, mau duk ada dekat istana aku? Siapa boleh buat? Tuan-tuan, jin angkat tangan. Ifrit. Dia kata, Tuan, saya boleh pindahkan istana Balqis dalam masa dalam masa Tuan nak bangun, tak dan bangun habis, tengok duk ada dah. Allah. Mau kalau kita nak kena bancuh simen. Nak kena rasmi dulu, riben. Nak bancuh simen pun lama dah, nak panggil YB rasmi pun panjang cerita juga. Mau nak sebut kata apa, sebelum dia bangun habis ni mau duk ada dah sebelah ni. Ifrit punya kerja. Izin Allah. Selepas pada jin kata lagu tu, ada seorang manusia yang alim. Dia bangun. Dia kata, wahai Tuan Sulaiman, Ifrit tu kira slow. Ni saya tambah lah. Dia buat tu kira slow. Nak bangun ni, ada dah kira slow. Pak Long tu laju terang mana. Tuan-tuan, sebagian ulama kata, saya boleh mengangkat istana Balqis, meletak sebelah istana Tuan dalam masa Tuan tak ada kejip. ni biji mata. Kalau kita sebut sekelip mata lagu ni, pak, dok ada dah. Ni tak ada kelip, ada dah. Laju pada jin tu lagi. Dia manusia. Tapi yang izin tu Allah. Nak sebut kata apa tuan-tuan? Sekelip mata. Allah boleh buat. Habis cerita dia, habis halalan cerita, habis sikit ni nak habis. Balqis pun mai. Mai tuan-tuan, ada polis duk escort lebih kurang. Mai. Saya tambah lah yang tu. Mai sembang-sembang lebih kurang, dia mai ziarah. Dia masuk istana Nabi Sulaiman. Masuk dia pergi angkat kain dia. Pasal apa? Dia duk ingat ayah. Nabi Sulaiman kata, hang angkat buat apa? Yang hang duk angkat buat apa? Dia kata, ni ayah, bukan ayah. Ni berlian. Ni berlian Ahad Maklong duk pakai tu. Buat lantai pijak kaki. Suluh muka balik. Sebab tu tuan-tuan, kalau surau kita ni, tuan-tuan depan saya ni, contohlah semua kaya belakang. Sekali buh tabung, Allah tahu jenuh kira.
Kira 200 itu Allah habar je lah gigi lah ustaz. Oh, paling kurang 6,000 buh. Contoh. Pengurusi pun tak tahu nak buat apa ustaz duit ni. Nak susun kuliah penuh lah. Kadang-kadang ambil kuliah 2 kali sehari. Lepas maghrib, lepas isyak. Contoh lah. Duit lebih banyak ustaz tu. Ada mereka bagi cadangan ustaz suruh buang kapet. Buh mozaik berlian. Jangan. Pasal apa? Pasal benda tu pantul balik. Hak gelak tu cepat faham lah. Hak lambat gelak tu pasal tak kena nasi ni. Makna kata apa? Kalau pakai kem plekat saja habis ha. Makna kata kalau tu imam buat lagu tu, tu imam pakai mic dua, bukan dua. Faham noh? Tu iklan tuan-tuan. Jangan cerita ke orang. Mana sebut kata apa tentang kelajuan dia tu, sekelip mata Allah boleh buat. Maka tuan-tuan jawabnya apa? Pasal pun 6 Allah nak sebut mereka kita kata Allah buat alam ni betul-betul detail. Sangat-sangat detail. Jumlah 6 itu rahsia Allah. Tapi nak sebut kata pasal apa tak buat sekelip mata. Nak sebut mereka hampa kata benda ni aku buat detail. Sebab tu dengan alam Allah, dengan bumi ni jangan buat sesuka hati kita. Pembalakan haram sebagai contoh. Ni tuan-tuan pokok-pokok ni bukan kacau kita pun. Saya saja fikir pak dia. Jangan. Tuan-tuan adat kata, ni sahabat-sahabat kita yang tengah kena banjir ni lebih kurang. Tuan-tuan contohnya khususnya di Pahang. Depa ambil gambar ku atas tengok betapa bukit banyak ditarah oleh manusia. Pasal orang lah ni tuan-tuan dia kira benda tu masyuk on. Dia tak fikir ke depan mai anak cucu dia. Dak. Hak depa tu depa fikir depa punya pasal. Hak lah ni kira dulu kita dulu. Ni contoh sahaja bukan nak tuduh mana-mana pihak. Ni contoh. Tuan-tuan bila duk tarah bukit yang duk tadah ayak tu, ayak nak parking tang mana? Dia turun mai. Bayangkan sungai besar pun tuan-tuan tak mampu nak tadah ayak maka dia naik. Hak tak pernah banjir pun banjir. Sebab apa? Akibat daripada manusia tu sendiri. Jadi tuan-tuan nak sebut kata apa? 6. Jadi kita comparekan dengan had 6 tadi ni, darjah 6, tingkatan 6, nak sebut kata itulah usia matang dia sekolah rendah. Itulah usia matang dia sekolah menengah. Sebab tu tuan-tuan cerdik mana pun anak kita jangan duk suruh lompat, jangan. Bukan haram tapi tahap kematangan dia tu. Siapa tu juga mengaji. Cerdik mana pun kena mengaji lagi sampai tahap matang dia. Anak saya cerdik. Daripada darjah 1 terus darjah 6. Tu bukan cerdik, tu bahaya tuan-tuan, bahaya lama kelamaan dia jadi risiko kepada masyarakat yang akan datang. Nak sebut kata apa? Tahap kematangan tu dah susun cantik dah. 2. Yang ketiga tuan-tuan, setiap daripada bilangan-bilangan itu hatta disusun oleh Nabi, hatta disusun oleh ulama. Yang Nabi sebut ke, yang ulama sebut ke, dia ada rahsia dia. Dah ada rahsia dah. Hak pasal 33 tadi ni, pasal pun nombor tu dia ada rahsia dia. Contoh tuan-tuan, kunci rumah ataupun kunci motor. Setiap pada kunci rumah hatta kunci motor dia ada gigi dia. Lebih sikit gigi tak boleh buka dah. Cucuk boleh tak? Boleh, tapi nak pusing tak boleh. Kita nak perkurang hak tadi ni boleh tak? Boleh, hak kita. 10 buat silakan. 20 sila buat. Tapi tak dapatlah fadilat 33 tu. Kunci tadi cucuk masuk. Tak boleh pusing. Apa pasal? Loh, kunci belakang rumah, nak buka depan rumah. Macam tu fahamnya. Maka tuan-tuan sekalian, sajalah sembang lemak lagu tu supaya nak sebut apa? Setiap perkara itu tuan-tuan ada jawapannya. Maka kita masuk kitab kita. Tadi baru kulit. Tu dia. Ni lagu mana ni? Boleh pergi dah? Boleh alang-alang hujan bukan nak kerja apa. Buka. Kena kahang lah ustaz ni. Kami lepak nasi. Tak apa tuan-tuan. Baik, dalam kitab tuan-tuan tak ada biodata. Sikit je saya sebut. Saya baca nama dia. Nama tuan guru kita yang menyusun kitab ini, nama penuh dia ataupun nama yang ditulis di kitab ni Abu Fadl Abdullah Muhammad Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani. Nama panjang dah ni, panjang sungguh ni. Tak apa dah tuan-tuan, kalau saya sebut tuan-tuan tak boleh balik dah, panjang.
Cuma kelahiran dia, beliau dilahirkan di bandar Tonjah, Morocco pada hujung bulan Jamadil Akhir atau awal bulan Rejab tahun 1328 Hijrah bersamaan dengan 1910 Masihi. Tuan-tuan tak tahu hidup budak lagi, saya memang jauh lagi lah. Lama. Ni ulama yang alim, tuan-tuan sekalian. Baik. Latar belakang keluarga sikit je. Sayyid Abdullah Al-Ghumari dilahirkan di kalangan keluarga yang terkenal dengan ketakwaan, keilmuan, kesolehan dan kemuliaan, ditambah pula dengan keturunan yang baik dan suci. Ayahanda beliau Sayyid Muhammad Siddiq Al-Ghumari merupakan syekh para ulama Morocco. Beliau telah mengasaskan madrasah Siddiqiyah yang berjaya melahirkan ramai para ulama yang berwibawa. Baik tuan-tuan sekalian, sikit yang kita boleh ambil. Kira latar belakang tok kita ni orang yang soleh, orang yang alim. Tok Wan dia semua orang alim mereka. Jadi ustaz, sedikitlah terdetik di hati saya ni ustaz. Siapa saya ni ustaz nak kata latar belakang ulama jauhlah. Bukan nanti yang ulama, nak tengok latar belakang saya ni ustaz pun tak jumpa. Kira tok Wan saya pun takat imam je. Tok Nek saya pun siap. Kira nak cari hak ulama tu kira pakai tak ada dah ustaz. Jadi ada harapan. Ni saya dah sebut dah, mungkin di tempat lain tuan-tuan bisa dengar. Ada harapan yang keturunan selepas saya ni boleh jadi ulama? Jawabnya boleh. Kata Imam Allahu Akbar, lupa. Dia saya sebut siapa? Lupa. Cuma dia kata apa tuan-tuan, sesiapa yang teringin nak tengok keturunannya, sama ada anak dia ataupun cucu dia ataupun cicit dia, nak jadi tok guru boleh. Maka kata ulama, apa antara usahanya? Usahanya tuan-tuan adalah bermula daripada hari ini kita tu berkhidmat kepada ulama tu, berkhidmat kepada tok guru. Tok guru kita mai, tok guru besar lah tuan-tuan, hak berumur tu yang alim, berkhidmat untuk mereka. Bukan suruh pergi bagi mandi dia, tak lah, berkhidmat dengan dia, pegang tangan dia, main letak ni, hak usung ni, hak main usung meja ni, dia kira khidmat lah ni. Bezanya cuma saya bukan tok guru ya. Tok guru main tuan-tuan, hak main usung meja ni ada, dikira khidmat. Ni main letak ayak ni, dikira khidmat. Main buka mikrofon, dikira berkhidmat. Itu bermula pada kita. Tuan-tuan, kalau ada salah seorang nak kata anak ni pakai dak dah kau tahu semua tua belakang dah, cucu tu insya-Allah lah. Maknanya tuan-tuan, bermula daripada kita. Paling kurang tak tok guru pun, sekurang-kurangnya tuan-tuan seorang yang hafiz Quran. Bagi ada seorang didik cucu kita. Kalau ada anak dah ni, alhamdulillah, syukur tuan-tuan, bagi hafal Quran. Lah ni ulama Allah dah mati dah. Tahun lepas punya PKP duk ada 400 orang ulama dah meninggal. Hari ni Syekh Ali Jabir, ulama Indonesia, Allah dah angkat dah. Tuan-tuan, hafizah Allah dah tarik dah. Kita nak harap amalan tuan-tuan, macam saya sebut lah, tak tahu Allah terima ke tak. Maka tuan-tuan, kita nak tumpang tuai syafaat Nabi, kita nak tumpang rahmat Allah. Jangan harap amalan kita ni untuk masuk syurga. Maksud saya bukan tak ada makna, ada. Tapi tengoklah, saya sendiri bagi contoh, sembahyang pun kadang-kadang kita hati kono kot lain. Kadang-kadang lajak sampai 3, kadang-kadang lajak sampai 4. Sembahyang maghrib je sampai 4. Kadang-kadang subuh hantar 4 rakaat terus. Bukan dia alim. Sebab apa? Lupa. Terlupa. Tuan-tuan sekalian, nak sebut apa? Nak arah amalan ni tak tahu. Nak kira puasa, tapi hanya boleh lapar dahaga. Tapi makalah mulut Allah cerita mengumpat seumpamanya. Tuan-tuan, hak mengumpat ni kerja siapa? Ni contohlah halwa telinga. Kerja duk mengumpat popek-popek ni, lelaki ke perempuan? Maklum kata nak kena dah ustaz ni. Hang buat elok lagi ustaz, kereta hang parking belakang kami je ni.
Hang semayang lagi calak kata. Dak ni contohlah. Kita tengok nak. Orang perempuan kalau dia khayal dia akan tutup mulut. Ni psikologi lah. Oh, Pak Lohan mati dah tahu tutup mulut. Nak cakap tutup buat apa? Orang lelaki kalau dia sedih, dia khayal, dia tutup mata. Tak tahu lah ustaz maklum pi mati lagu tu je. Tengah ada gorengkan geli tu ustaz mati lagu tu je. Cakap tapi tekan mata. Saja cerita api lah tuan-tuan, tak nak kerja apa. Nak sebut apa? Orang katalah, saya pun sampaikan lah. Sebab orang perempuan dosa dan mulut banyak. Orang lelaki dosa mata banyak. Sungguh. Sebab tu tuan-tuan, mayang jemaah, perempuan duduk belakang. Kalau perempuan duduk depan, kita duduk belakang, Allah. Mampu Tok Imam rokok dah, kita tak lagi. Contohlah. Tak? Tambah tank sujud ke? Jenuh. Tak balik lagi ke? Tak ikut. Pasal apa? Perempuan duduk depan. Pasal apa? Mata. Maklum kalau mulut, Allah. Tuan-tuan, kalau boleh cerita orang lain lah. Termasuk dalam rumah kita pun, saya sekali lah. Kalau ceramah, Allah. Jenuh suruh berhenti. Orang perempuan. Kat sini tak lah, 16 kontinu. Sini bagus. Kat sini tengah diam. Kalau boleh tiak. Tak. Kita bukan takut bini, tapi tak syok dengar dia tiak tu. Dia nak toyak teh je. Ayat liok hak percik tu lebih pada teh lagi. Contoh. Maklum kata, hari ustaz ni. Tak, dia nak cerita. Nak sebut kata apa tuan-tuan sekalian. Hilang pasal apa saya pergi waktu, tak tahu. Pasal apa? Bunyi lagi, loceng? Bunyi dah? Macam mana? Nak terus ke? Nak terus? Sikit lagi no? Sikit lagi. Pasal khidmat tadi ni, tuan-tuan, paling kurang jadilah seorang hafiz Quran. Penyejuk mata, qurratu ain, bagi penyejuk mata kita. Oi, tak rasa apa ke? Mai surau tengok, mana Cik Iman ni? Tak apa sihat lah, demam korah, contohlah. Maka siapa nah? Oh, cucu kita ada, baru balik, baru hafal 9 juzuk, suruh dia. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selalunya orang hafiz Quran ni suara dia sedap. Selalunya macam tu. Maka tuan-tuan, nak sebut apa? Kalau dah tu cucu kita, Allah sejuk ya. Tolong. Jangan duk seronok. Tak salah. Dia nak jadi doktor ke, nak jadi puan, ikut suka dah. Tak apa. Tapi hak agama jangan lupa. Tapi kalau boleh package 2 in 1, cantik. Cantik. Macam ni duk tekan ke anak murid saya. Saya kata hampa ni keluar jadi engineer. Tapi kalau hampa dapat agama, hampa cantik. Cantik. Contoh macam tuan guru Syekh Yusri Al-Azhar, tuan-tuan. Tok guru besar. Bukan mengajar Iqra, tok guru besar, ulama. Dalam masa yang sama, doktor pakar. Doktor pakar. Bukan mekanik. Duk tengah mengajar ni, pilih. Halo. Operation Pak pi balik mai, ngajak balik. Yang orang tu pun tunggu. Tuan-tuan, sahabat kita cerita, tarawih dia saja. Tarawih kalau waktu kita, tarawih dia saja tuan-tuan habis pukul 2 pagi. Dia imam. Dah habis itu, awak terus balik ke? Nanti Isyak tazkirah dulu. Berapa minit yang boleh tidur? Tapi penuh dah masjid dia. Penuh. Boleh lawan kita ke? Tak lepas habis dah kita. Termasuk duduk depan ni pun. Tak sebut apa-apa. Kalau boleh 2 in 1 cantik. Ada satu surau tuan-tuan, saya pergi lewat sikit macam tadi lah. Sampai imam. Saya tengok imam ni. Baca cantik. Cantik, kemah. Walaupun tak berlagu tapi kemah. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Kemah jelas. Sembang main rupanya doktor Taiping ni. Doktor. Imam pun boleh. Siap cakap Arab lagi. Pasal apa boleh cakap Arab? Mengaji kat Mesir. Patut pun. Tuan-tuan nak sebut apa? 2 in 1 Allah bagi ke dia. Alhamdulillah. Nak sebut apa tuan-tuan? Nak suruh anak jadi doktor? Silakan.
Nak jadi menteri, silakan. Nak jadi apa? Engineer, silakan. Tapi biarlah ada agama dalam diri dia. InsyaAllah agama yang mencorakkan dia, bukan dia mencorakkan agama. Jika agama ada dalam diri dia. Saya kata tuan-tuan, cukuplah takat tu noh. Oh, tak baca juga lah tak noh. Pesan guru saya, mengaji jangan kalut. Kena ke hang lah tak. Dah, biar lambat asal faham. Daripada pederah tak faham datang apa. Siapa orang kata lah. Contoh tuan-tuan ingat terasa. Ustaz Nawab mengaji kitab nipis sangat ustaz tu. Saya balas senang je. Terah hak nipis pun maklum tak buat mai. Tak buat hak besar lagi tak buat mai. Jangan terasa. Maksud saya mai duk dengar je. Duk kira nak kitab besar, hak kecil pun tak buat mai. No? Benar. Tuan-tuan lah tercukuplah cakap tu. Mudah-mudahan tuan-tuan insya-Allah kita mengaji lambat tak apa, yang penting faham dan kita dapat beramai, termasuklah diri saya tuan-tuan insya-Allah. Kalau dah tak cukup, tak cukup, tuan-tuan nak tambah lagi boleh. Boleh no. Kita beri lagi sebuah RM15 sahaja. Kalau rasa tak mau tulis tak mau apa tak apa, bagi ada di rumah aja. Duk letak di situ. Letak di situ, nanti esok cucu balik ni cek, oh inilah Tok Wan ngaji dulu ni. Oh kemas Tok Wan noh. Tengoklah siapa, keturunan siapa, Tok Wan hang, contohlah. Dan buat apa? Biar ada di rumah. No? Tapi kalau boleh tulis, lagi cantiklah. Tuan-tuan no? Cukup dekat tu. Insya-Allah kita bertemu lagi di lain hari yang besok akan datang yang baik daripada Allah, yang kurang clear, yang terkasar bahasa, yang terasa tersinggung hati tu, saya mohon maaf tuan-tuan, mungkin terlepas cakap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك عليه أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله عليه وسلم